Hai semua, apa khabar anak-anak murid cikgu? Kita jumpa sekali lagi dalam rakaman PDPR cikgu ya. Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang baik. Ya, stay at home, jangan pergi mana-mana. Kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey. Hari ini cikgu macam biasa cikgu akan mula dengan mata pelajaran bahasa Melayu tahun 4 ya. Kali inilah tema dia keselamatan. Tajuknya waspada selalu. Hindari laluan bahaya. Okey. Baik, apa objektif cikgu yang Okey, apa objektif yang cikgu nak kamu capai hari ini? Yang pertamanya, ya, kamu mesti memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut perasaan. Dan yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata adjektif perasaan. Saya harap objektif ini dapat kamu capai. Okey, bagaimana untuk kamu mengetahui bahawa kamu berjaya mencapai objektif cikgu hari ini? Kriteria kejayaannya ialah kamu, iaitu murid, boleh membina ayat menggunakan kata adjektif perasaan. Lepas ni kita sama-sama tengok berjaya atau tidak ya. Okey, cuba kamu tengok paparan slide di hadapan kamu. Apakah itu? Itu ialah gambar kemalangan yang membabitkan pelajar sekolah. Gambar sebuah van yang kemalangan yang membabitkan pelajar sekolah. Kenapakah perkara ini berlaku? Ini adalah disebabkan tidak berhati-hati sama ada pemandu van ataupun orang lain. Ya, yang sehingga terjadinya kemalangan itu. Jadi kita semua kena selalu berhati-hati di jalan raya. Kalau kamu pun ingin pergi ke satu tempat, cuba elakkan laluan yang berbahaya seperti jalan raya yang sibuk. Jadi itulah yang ingin kita belajar ini sesuai dengan tajuknya, iaitu hindari laluan bahaya. Okey, kita teruskan untuk mata pelajaran bahasa Melayu hari ini. Jadi saya hendak kamu buka buku teks muka surat 50. Jadi kamu akan nampak tajuk ini iaitu hindari laluan bahaya. Okey, mari baca bersama-sama dengan saya. Baca ya. Baik, kita mulakan. Hadif dan rakan-rakannya baru pulang dari kelas tambahan dengan menunggang basikal. Hadif selalu ingat akan pesanan ibunya supaya tidak melalui kawasan yang berbahaya. Kawasan tersebut mungkin akan membawa padah kepada mereka. Contohnya, laluan yang sibuk dengan lalu lintas, jalan berlopak dan jambatan yang rosak. Setiap ibu bapa risau akan keselamatan anak mereka. Jika berlaku kemalangan, ibu bapa tentu akan berasa sedih dan kecewa. Okey, jadi siapa-siapa yang membaca bersama saya tadi, saya ucapkan tahniah. Okey, mari kita ke tajuk seterusnya. Baiklah, berdasarkan petikan yang kita baca sama-sama tadi, kamu nampak tak tulisan merah yang cikgu warnakan itu? Yang itu ialah kata adjektif perasaan. Perasaan, kita semuanya ada perasaan marah, perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan benci. Itu ialah kata adjektif perasaan. Jadi kalau kamu nampak dalam petikan tu tadi ada kata adjektif gembira, iaitu yang ini gembira. Kemudian ragu. Apa maksud ragu ni? Tidak berapa yakin. Kemudian takut. Ini pun kata adjektif perasaan juga. Kemudian marah. Semua orang ada perasaan marah. Itu ialah menggambarkan tentang kata adjektif. Apa maksud kata adjektif?
Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kata adjektif. Dalam munsyid cilik ni, dalam buku ni, kata adjektif perasaan ialah kata yang menunjukkan perasaan. Macam cikgu cakap tadi, iaitu gembira, risau, sedih, kecewa, bimbang. Itu ialah kata adjektif perasaan. Semua orang manusia normal, dia ada kata adjektif, dia ada perasaan ini. Ya. Jadi sekarang ni saya anggap kamu sudah faham maksud kata adjektif perasaan. Jadi sekarang ni cikgu ada bagi satu petikan. Jadi dalam petikan ini saya nak kamu mengecam kata adjektif perasaan. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari raya tahun ini, Amin tidak dapat balik ke kampung. Dia sungguh merasa sedih kerana sudah 2 tahun dia tidak dapat pulang bertemu dengan keluarganya. Perasaan rindu kepada ibu tidak tertanggung lagi. Amin tidak tahu sampai bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Dia berasa sangat benci melihat ramai orang tidak patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kes semakin banyak meningkat dari hari ke hari. Perasaan takut untuk keluar rumah sering menghantui diri Amin. Dia risau sekiranya dia dijangkiti oleh COVID-19. Amin berdoa agar dunia ini akan kembali seperti dahulu dan dia boleh berasa gembira seperti dahulu. Dan yang paling penting, pulang untuk menemui keluarga tercinta. Okey, saya rasa kamu mesti dapat cari apakah dia kata adjektif perasaan. Sebab sebelum tadi saya dah tunjukkan bukan? Jadi dekat dalam petikan ini mesti kamu dapat cari. Cuba cari sekejap. Lepas tu baru kita pergi ke slide seterusnya. Saya bagi masa untuk kamu mencari dalam 1 minit. Okey? Okey, sekarang mari kita semak jawapannya. Nombor 1. Kata adjektif perasaan yang pertama ialah sedih. Dia sungguh merasa sedih. Amin tadilah tu. Siapa yang betul? Tahniah pada yang betul. Nombor 2. Rindu. Rindu juga adalah kata adjektif melibatkan perasaan. Perasaan rindu kepada ibu tidak tertanggung lagi. Siapa yang betul? Tahniah pada yang betul. Yang ketiga, dia berasa sangat benci melihat ramai ... Itu kamu kena tengoklah petikan tadi. Tapi yang saya nak fokus di sini ialah perkataan benci. Kata adjektif perasaan benci. Yang keempat, takut. Apa ayat dia yang sebelum tu tadi, iaitu perasaan takut untuk keluar rumah. Itu juga adalah kata adjektif perasaan. Yang kelima, risau. Dia risau sekiranya dia akan dijangkiti. Kata adjektif perasaan yang kelima kan. Yang keenam apa dia? Gembira. Dia boleh berasa gembira seperti dahulu. Jadi siapa yang betul semua? Ada 6 kata adjektif yang terdapat dalam petikan yang cikgu paparkan tadi. Saya harap semua faham ya. Baiklah. Jadi untuk menguji pemahaman kamu, saya nak berikan latihan. Jadi sila buat latihan yang telah cikgu lampirkan di Google Classroom dalam buku modul aktiviti digital Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 31. Semuanya cikgu dah letakkan dalam Google Classroom jangan malas-malas Sila buat latihan tersebut, lepas tu hantar pada cikgu Okey, sekianlah PDPR cikgu untuk hari ini.
Jadi saya harap kamu semua rajin ya membuat latihan cikgu beri. Stay safe, stay at home. Cikgu peduli kamu. Jadi anak yang baik. Ya, itulah hashtag-hashtag yang cikgu nak kamu amalkan. Okey, jumpa lagi. Bye.